Boleh bagi asal. Boleh, tapi kalau orang bagi Assalamualaikum sampai panjang tu kita jawab yang pendek je lah. Jangan sama pula. Vice Ah, versa, vice versa. alright. Jadi uh, terima kasih pertama sekali kepada Ustazah yang akan membimbing kita seterusnya pada malam ini, dan kepada para peserta semua, ahlan wa sahlan. Banyak itu ajalah bahasa Arab yang boleh pun. Ya, diharap dalam kita belajar berkaitan dengan terjemahan nahu bahasa Arab ini, kita berinteraksi lah dengan Ustazah, ya, dan agak santai sikit supaya apabila kita tak faham, kita nampak lain aja, tanyalah soalan. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Baik. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey, baiklah, saya terus sharekan skrin. Kita terus pergi masuk pada pelajaran kita hari ini seperti yang kita dah janjikan. Mana pula dia perginya? Sekejap ya. You all nampak apa? Share. Saya nampak skrin ni. Nampak semua. Oh, oh my goodness. Sekejap ya. Allahu Akbar. Saya nak cakap iPad. Okey. Tak mau dia. Berdekil pula. Astaghfirullahaladzim. Kejap ada masalah teknikal pula. Tadi dah boleh. Test. Ni dia pergi bagi skrin. Kejap, maknanya kena kita semalam kita ceritakan tentang ni kan, kita dah mulakan dengan kalimah. Kalimah tu dia boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan harf yang ditandakan dengan warna hijau dalam mushaf mubayyinah yang kita jadikan sebagai rujukan ni. Jadi ada kalimah 3 kumpulan. Kumpulan pertama harf yang ditandakan dengan warna hijau. Kemudian ada kumpulan kalimah isim yang berwarna hitam dan juga kalimah fi'il yang dikodkan dengan warna merah. Jadi semalam kita dah cerita serba sedikit tentang ketiga-tiga kalimah ni, pembahagian dia, tapi belum into detail. Jadi hari ni kita pergi kepada harf. Kita terus pergi kepada harf. Harf ni dia salah satu daripada cabang tadilah. Harf adalah ni harf. Jadi harf terbahagi kepada 2. Okey, harf terbahagi kepada 2. Jadi satu harf ni kita kata ada yang maksud dia tugas lah, dia ada tugas. Kata tugas. Ada juga harf yang berfungsi sebagai kata sendi sahaja. Kata tugas ataupun kata sendi. Bila kita sebut kata tugas, bererti harf tu dia ada tugas. Contohnya kalau kita tengok dalam yang ni, jadi bila sebut dia kata tugas ialah dia menukar apa? Menukar i'rab ataupun kedudukan kalimah selepasnya. Jadi contohnya kalau ada harfu jar, dia akan menukar selepas dia tu kepada majrur. Okey, majrur, mansub, majzum ni apa? Semalam kita ada buat sikit. Kita overview kan? Kita kata apa dia i'rab ni? Ni tak dapat tidak kita belajar nahu ni memang kita sebenarnya belajar i'rab. I'rab tu apa dia? Kedudukan baris akhir ataupun perubahan baris akhir pada kalimah.
Kalimah apa yang boleh berubah baris akhir? Kalimah isim dan kalimah fi'il. Jadi inilah tanda-tanda dia ni. I'rab tu perubahan baris akhir. Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada kasrah, ada majzum. Itulah. Tapi yang menyebabkan perubahan ni apa? Kalau ada kata, ada harf. Harf tu kata tugas. Dia ada tugas. Jadi kata tugas ada kata harfu jar. Harfu jar. Kata tugas lagi ada harfu nasab. Jangan risau tentang maksud perkataan tu dan jangan juga risau nak menyalin ya. Cuba fokuskan dulu. Kita cuba fahamkan konsep dia ni, apa yang saya sedang terangkan ni. Kemudian yang seterusnya ada harfu jazam. Maknanya ketiga-tiga harf ini ataupun kata tugas ni dia akan menyebabkan perubahan baris akhir pada kalimah. Bila berubah baris akhir bererti berubah fungsi. Baik, kita pergi kepada harf yang pertama, kata tugas yang pertama, harfu jar. Harf jar. Jadi semua harf warna hijau. Dah senang dah. Harfu nasab ke, harfu jar ke, harfu jazam ke, semua warna hijau. Dalam hijau ni kat mana ni? Teacher ni main cakap je kat mana tu? Baik, kita tengok dekat dalam. Sekejap. Mana saya punya ni? Boleh jugalah ni. Ada ke tak ada? Okey, contoh macam dalam mushaf ni lah. Ini yang saya kata mushaf mubayyinah ni. Kita tunjukkan Jadi ni ada harf, ada warna hijau, warna hitam. Jadi kat situ kita dah mudahkan sikit lah, boleh nampak. Yang hijau ni, ni semuanya harf. Ini harf. Harf apa? Ni yang kita akan lihat satu persatu. Baik, saya kembali kepada nota kita tadi. Bukan. Mana dia? Bismillah. Okey, harfu jar. Harfu jar menukar baris akhir kalimah selepasnya kepada baris kasrah, menjadi baris kasrah ataupun berbaris kasrah. Katakanlah kalau baris kasrah ni apa? Majrur. Harfu jar juga adalah tanda bagi kalimah isim. Maknanya ini harfu jar. Okey. Ini harfu jar yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Ada 9 ni. Bila ada harfu jar, maknanya selepas dia tu adalah isim. Kalau ada harfu jar, maknanya ada perkataan selepas dia isim. Bila kata selepas tu maknanya sebelah kiri lah sebab kita baca daripada kanan ke kiri. Jadi ini harfu jar, selepas dia tu apa? Isim. Salah satu tanda isim ialah harfu jar. Baik, cuba kita tengok kalimah-kalimah ini, kalimah harfu jar ni. Jadi kat sini, ini adalah kalimahnya, min. Kalimah min. So kita sebutkan. Min. Walaupun, okey, alhamdulillah dah sebut tu. Kalau tak nak sebut, maksud saya ni, kalau kita tak nak pasang mic pun, tak apa. Tapi sebut sama-sama ataupun sebut selepas saya sebut. Min, daripada. Min, daripada. Ahsanti. Ila, kepada. Ila, kepada. An, dari hal, daripada. Dari hal, daripada. An. Kalau an maksud dia apa? Dari hal ataupun daripada. Jadi kita tengok pada kesesuaian ayat lah. Nanti kita akan tengok contoh. Lepas tu ala. Ala atas ataupun di atas ataupun ke atas. Ala ke atas. Ala ke atas. Fi, di dalam. Pada, di. Fi, dalam, pada, di. Maknanya boleh 3 ni. Salah satu kita tengok kesesuaian ayat. Fi, dalam, ataupun pada, ataupun di. Itu terjemahannya.
Ini nama dia. Harf apa ni? Harfu jar. Kemudian B. B dengan ataupun kepada. B dengan ataupun kepada. B dengan kepada. Betul. Alhamdulillah. Jadi Yang terus- teacher susun dalam pada D untuk fee tu mengikut macam paling banyak ke ataupun tak? Macam lebih banyak fee. dalam Fee ke maksud dia ni? Oh, terjemahan dia masuk kat roh. Betul. Kalau terjemahan dia bukan ikut banyak tapi dia boleh berubah dah. Kadang-kadang dia boleh jadi dalam. Kadang-kadang boleh jadi pada. Ikut kesesuaian kalimah yang datang selepasnya. Tapi tak boleh kata salah ke betul ke. Contoh kalau fi yaumi kan di dalam hari. Tapi biasanya kita tak cakap di dalam hari. Boleh juga tapi bila biasanya kalau cakap hari ni saya jumpa Allah buatkan pada hari pada hari Jumaat. Jadi itu pada lah. Betul kan? Tu bahasa kita lebih sesuai pada. Kalau cerita di dalam pula, di dalam bumi tak sesuai, kita akan kata di bumi. Fil ard dia akan jadi di bumi. Tak sesuai pula dalam bumi. Macam tu. Kita tengok konteks ayat lah yang ni. Tapi apa yang saya nak kata ialah perkataan fi, huruf jar fi boleh memberi maksud dalam ataupun pada ataupun di. Kita tengok pada kalimah isim yang datang selepasnya. Baik, kita teruskan dengan huruf jar yang seterusnya. Ka. Ini di awal bukan di akhir. Ka seperti. Ka seperti. Kemudian la bagi. La. Dia bukan la, saya salah. La, tak ada alif. La je. Satu je. Satu maksudnya ni mutaharikah. Satu harakat dia satu. La bagi. Li bagi. Macam kita banyak sangat jumpa perkataan ni. Jadi ke-99 harfu jar yang dipaparkan di skrin ni adalah yang paling banyak dalam Quran. Ada lagi tak? Ada. Tapi kita boleh tengok nanti bila jumpa baru kita buat. Terdapat kata tugas harf yang lain di dalam Al-Quran. Kita boleh rujuk dalam buku panduan Al-Mubayyinah. Dalam buku panduan tu nantilah kemudian kita bagi. Sebab sekarang ni kita cuma nak ambil yang basic dulu. Kita faham konsep dulu. Ya? Okey, setakat ni faham tak? Boleh sebut tak? Okey, kita sebut sama-sama. Min ila an ala. Min ila an ala. Fi bi fi Bi kalali. kalali. Jadi kalau kita nak tengok terjemahan dia tu kat bawah ni ada terjemahan. Baik, kita tengok terus kepada contoh. Baik, kita tengok contoh Kita tengok satu-satu contoh dia. Saya besarkan. Okey. Contoh-contoh harfu jar bersama kalimah. Okey, kita perlu ingat yang kita ni kita belajar objektif modul 1 ialah untuk kita kenal kalimah dan boleh menterjemah kalimah. Tapi saya tak nak beratkan kepada peserta ke pelajar-pelajar semua untuk hafal. Jangan risau sangat pasal hafal. Faham tu lebih penting. Lepas tu nanti bila kita faham, dia jadi senang untuk kita menghafal. Rujukan dah ada. Macam tu maksud saya Baik, kat sini bawah ni contoh-contoh harf bersama contoh kalimah isim yang menyusulinya. Sebab kita tahu tadi harfu jar ni adalah satu tanda untuk isim. Bila ada harfu jar bererti kalimah yang selepas dia tu ni warna apa ni? Warna hitam. Maknanya isim lah tu. Baik, kita tengok contoh dia. Min maksud dia daripada. Okey. Asal dia sukun. Sebenarnya baris dia sukun. Tapi dalam hal ni dia jadi mina. Dia bukan mina. Ini sebab nak bersambung dengan hamzah wasal ni. Dia kena hidup. Kalau switch tu sukun dengan sukun tak boleh bunyi. Jadi bunyi dia minallah. Tapi kalau kita penggal, dia asal dia min. Baik, kita sebutkan min Allah. Min Allah. Maksud dia daripada Allah. Perhatikan perkataan ni. Perkataan isim di sebelah dia tu baris kasrah.
Jadi kalau ada orang kita baca minallahu memang salah baris. Salah baris tu fungsi dia dah salah lah, tak boleh. Jadi kesalahan besar. Minallahi. Sebab itu bila kita sebut ni, kita sebut sampai habis tu ya. Kita habiskan pada baris yang akhir tu. Minallahi. Minallahi. Daripada Allah. Daripada Allah. Min khairin. Min khairin. Daripada suatu kebaikan. Daripada sesuatu kebaikan. Minal muslimina. Minal muslimina. Daripada orang-orang yang menyerah diri. Daripada orang yang menyerah diri. Minhum. Minhum. Daripada mereka. Daripada mereka. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua untuk kalimah ila. Untuk harfu jar, ila. Ilallahi. Ilallahi. Kepada Allah. Kepada Allah. Ila khairin. Ila khairin. Kepada suatu kebaikan. Kepada suatu kebaikan. Ilal muslimina. Ilal muslimina. Kepada orang-orang yang menyerah diri. Kepada orang-orang yang menyerah diri. Ilaihim. Ilaihim. Kepada mereka. Kepada mereka. Okey, sekarang kita tengok pada an pula. An, ni sama juga. Dia baris sukun. Jadi tak bolehlah kita baca an macam nak baca kan. An Allah, dia akan jadi baris apa ni? Dia akan tukar, nak hidupkan switch baris kasrah. Yes. Anillahi. Anillahi. Dari hal Allah. Dari hal Allah. An khairin. An khairin. Dari hal suatu kebaikan. Dari hal suatu kebaikan. Anil muslimina. Anil muslimina. Dari hal orang-orang yang menyerah diri. Dari hal orang-orang yang menyerah diri. Anhum. Anhum. Dari hal mereka. Dari hal mereka. Dari hal ni, perkataan ni valid, wujud tahu. Tapi kadang-kadang kita selalu cakap tentang. Tapi sebab saya tak nak kita cakap tentang, kerana apa, dia ni adalah harf. Harf ni kan satu kalimah yang dia mempunyai makna tetapi tak sempurna, melainkan apabila digabungkan dengan kalimah lain, dengan perkataan lain, dengan isim lah. Dalam hal ni isim. Jadi kadang-kadang boleh maksud daripada. Contoh kalau macam dalam hadis, an Abi Hurairah. Tu an Abi, daripada Abu Hurairah. Macam itulah. Tu tak bolehlah cakap dari hal. Itu memang maksud dia daripada. Dari hal ataupun daripada tu bergantung kepada konteks ayat. Bila dari hal dengan daripada tentu maksud dia tak berapa sama kan? Tak samalah. Tapi dia kata perkataan itu sama, tapi dia boleh memberi maksud slightly berbeza. Ala, ke atas. Ada kala dia boleh jadi ke atas, ada kala juga dia boleh jadi di atas. Ke atas dan di atas. Ini kita boleh tanyalah dengan pakar-pakar bahasa Melayu yang ada bersama-sama kita, boleh memberi pencerahan. Setakat ni boleh ikuti? Boleh. Okey, saya teruskan. Kalau boleh, alhamdulillah kita teruskan. Ala, ke atas. Allahi, ke atas Allah. Ala khairin, ke atas suatu kebaikan. Alal muslimina, ke atas orang-orang yang menyerah diri. Alaihim, ke atas mereka. Lagi, fi. Jadi contoh dia tu serupa je. Lebih kurang serupa lah, tapi yang berbezanya adalah pada harf, sebab fokus kita pada harf tu. Jadi kalau fi di dalam, fihim.
fillah, fi khairin, fil muslimina. Bi. Billah. Okey, bi kalau dengan Allah, beriman kepada Allah, kita gunakan kepada. Sebab maksud dia ada dua. Satu dengan ataupun kepada. Kalau a'udzubillah tu, aku berlindung kepada. Itu bi tu kepada. Kalau dengan ni ada memberi maksud menggunakan. Jadi yang kita kena, dia bergantung juga kepada perkataan yang sebelum dia lah. Macam mana nak terjemah mana satu, dengan ke kepada. Jadi boleh rujuk kepada Quran nanti bila kita dah start nak cuba terjemah ya. Dengan suatu kebaikan. Ini dengan orang-orang yang menyerah diri. Ini pun tak habis ni ayat ni, jadi kena betulkan. Ni saya pun baru nampak ni. Tapi sama kan dengan yang atas tu? Ada perkataan tu dah sama dah. Dengan mereka. Ataupun kadang-kadang boleh juga maksud dia kepada mereka. Bihim. Ka. Ni yang dimaksudkan tu. Dia di awal bukan ka dekat belakang. Macam dalam Fatihah ada iyaka. Bukan yang macam tu. Ni ka macam ni. Dia dekat depan isim. Ni ada perkataan. Warna hitam isim lah. Seperti Allah. Seperti Allah. Ka maksudnya seperti. Ini seperti suatu kebaikan. Ka seperti orang-orang yang menyerah diri. Kahum seperti mereka. La dengan li ni sama juga. Maksud dia sama. Cuma satu ni baris fathah, satu lagi baris kasrah. Jadi maksud dia sama. Bagi. Maksud dia sama. Lillahi. Macam dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Li bagi Allah. Ini sebenarnya macam ni tulisan dia. Li. Salah kala. Li. Lepas tu Allah. Mana perginya, jangan sampai kita tak nampak pula tu. Kalau baris kasrah tu, bila li campur dengan Allah, kita kan buangkan hamzah wasal tu. Hamzah wasal dengan alif ataupun alif dengan lam tu dibuang. Jadi tinggal macam tu lah. Lillahi. Faham tak? Jelas tak ini? Saya soalan. Yang ka tu di ka lali ni, ka yang contoh ni kawahi, ka khairi, ini ka yang boleh bersambung dengan ayat selepasnya kan? Perkataan. Ini memang ka yang memang dia harfu jar. Apa macam ni kita nak bezakan dia dengan ka yang engkau? Ka yang engkau tu dia dekat belakang, dia akhir kalimah. Dia tak ada dekat depan macam ni. Dia mesti ada perkataan lain. Ni di awal. Okey, mesti ka yang bentuk macam ni lah, ka yang apa ni? Bentuk ni. Sekejap, kita buat contoh ya. Mana kertas tadi? Awak ada Kak Ru kat sini. Kejap ya. Saya pun tak tengok muka saya. Okey je. Okey ni maksud bit tadi macam ni kan? Ni ka ni. Ataupun yang ni ka ni dia selepas dia tu ada isim. Kalau yang ka macam ni dia kat depan. Ka. Ka. Okey contoh kita buat tadi kama salim. Dalam ayat dia mesti lepas dia tu isim. Kama salim. Contohnya. Seperti sebuah perumpamaan. Macam itulah. Kalau ka yang dekat belakang tu, dia tu kata nama. Dia mesti warna hitam. Kalau dalam Quran ni kita boleh bezakan dia berwarna hitam. Sekejap ya. Kita tengok dalam mushaf. Okey, contoh dalam ayat Fatihah. Dalam Fatihah tu. Dia bukan harf. Kalau dalam mushaf ni, dia memang yang ni. Ini dekat belakang ni, dia dekat akhir kalimah. Ini pun sama, akhir kalimah. Dia bukan dekat depan. Dapat? Lepas tu dari segi color pun dia beza. Dia tak boleh lah. Kita nak, dia memang duduk di awal, di belah kanan perkataan tersebut.
Jelas tak? Jawab soalan tak? Azhar tunjuk jugalah yang contoh yang awal. Dan macam tadi tu contoh tu tak clear ya? Bukan tak clear Sebab sekali kalau lagi. Dalam ayat. Okey. sebab duduk Aha. Macam mana dapat duduk? kan macam dengan duduk sekali. Ni macam ni. Tak, ni. kalau tak berasa isim memang fi'il memang kita ingatkan. Dia tak akan boleh dengan fi'il lah. Kalau dia dekat sini. Dia dekat awal. Perasan? Ni dekat awal. Ka. Jadi kat sini ada tanda. Satu warna, satu lagi terjemahan dia dan juga di warna macam ni. Jadi warna tu mesti korespon. Harf warna hijau. Dikorespon lah. Ini harf. Kalau ka dekat depan ni. Ini bukan isim. Jadi kita tengah belajar ni tadi. Okey, kita tengok ya. Kita kembali pada kita punya. Ni contoh kita bagi. Nampak tak? Ke saya macam kena fokus zoom out lagi? Zoom in ke zoom out? Nampak. Okey. Inilah dia harful jar. Lepas tu sebelah dia isim. Isim tu baris kasrah. Ni pun gitu juga. Ka khairin. Dia punya kedudukan tu sama je dengan harful jar yang lain. Bi ke min ke dia duduk depan. Dia bersambung dengan kalimah tu. Kita faham sangat perkara tu. Macam kalau semuanya sama color kita tak boleh bezakan. Tapi kalau asal-asal tu kita kena penggal kan? Kita buat penggal. Tapi kat sini dah tak payah penggal sebab kita dah bezakan ataupun kita penggal dengan warna. Tu kat situlah cutting edge-nya sikit pada Mushaf Mubayyinah tu. Kita dah siap-siap penggalkan menerusi warna. Jadi kalau dekat depan pada awal kalimah berarti dia harfu jar. Banyak jugalah contoh ka ni di dalam Quran. Dan ayat 19 tadi kita dah tengok kan. Kahubbillah. Tu dalam surah 2 ayat 164 pun ada. Surah 2 ayat 164. Mushaf ni ada tak? Tak apalah, kita tak usah tengok tu dulu. Kita cuba sekarang ni saya tanya. Cuba kita tengok. Kita buat latihan ni kalau kita dapat buat, insya-Allah lah kita faham. Ini harfu jar. Kita baru buat harfu jar. Jadi harfu jar ni cuba kita terjemahkan mengikut contoh di sini. Siapa nak buat? Seorang-seorang kena cuba buat. Beri je terjemahannya. Min, macam contoh ni kan. Min daripada. Kat bawah ni kita tulis jar. Ila kepada. Bawahnya jar. Ka seperti. Ini cuma nak ingatkan je lah apa maksud dia tadi. Kita dah belajar. Jadi kita cuba sebutkan. Boleh? Baik, saya panggil seorang-seorang boleh? Ataupun siapa nak volunteer, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan. Ya, kita harap para peserta sila ambil peluang ini. Untuk Saya teacher. Siapa tu? Suhana. Silakan. Inilah apa terjemah dia. Ya. Bagi jauh. Ala. Ala atas. Ke atas. Okey. Teruskan. Bi dengan ataupun kepada. Teruskan. Li bagi. Ya. Min daripada. Ahsanti. Ada basic ni ataupun dah advance sebenarnya. Tak baguslah. Okey, siapa lagi? Soalan yang tadi satu. Apa dia? Yang teacher kata kalau jar tu dia selepas pada huruf jar tu isim kan? Lepas tu isim tu dia tanda kasrah. Biasanya, kebanyakannya. Tapi ada juga kalau yang tak ada, yang bukan kasrah pun ada juga. Ada juga. Nanti kita akan belajar. Hari ini fokus kita pada harf saja. Ini harf apa? Harfu jar. Kita akan masuk bahagian tu nanti insya-Allah. Tak lama dah. Kalau yang ni kita dapat kuasai, wah cepatnya kita boleh masuk isim lah. Isim tu nanti boleh nampak. Okey? Insya-Allah. Okey, line yang seterusnya siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Tak ada. Saya. Siapa saya? Kak Ro. Okey Kak Ro, silakan.
Bi kepada atau dengan. Ya. Fi. Fi dalam. Ya. Okey. Dapat satu pun cukup lah. Kalau tadi ada 3 makna tapi ingat satu je. Alhamdulillah. Okey, teruskan. An dari hal. Ya. Ka. Seperti. Ahsanti. Bi. Bi kepada. Jadi bolehlah kita nampak 2 kan. Ni kita cakap kepada, yang ni kita kata dengan pula. Bolehlah macam tu. Baik. Okey, seterusnya. Line ketiga, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Siapa tu? Rubiah. Baru masuk hari ini. Masya Allah. Habis dah sempat belum tengok rakaman yang sebelum hari 1 dengan hari kedua? Belum tengok lagi tadi. Tengok dah bagi penerangan tadi tu. Okey. Alhamdulillah. Baik, yang hari ni bolehlah cuba Okey, Ya. silakan. La bagi. Ila kepada. Ka seperti. Min daripada. Fi Di dalam. Fisabilillah. Ya. Selalu kita dengar perkataan ni. Kita selalu jumpa. Fisabilillah. Ahsanti. Betul. Selalu dengar fisabilillah. Oh, ni fisabilillah ni. Ataupun selalu dengar barakallahu fiik. Tu fiik tu fiik yang kat belakang tu. Ni bukan ka tu. Contoh kalau kita selalu dengar orang kata barakallahu fiik kan. Ni bukan, ini isim. Ni bukannya ka yang seperti tu. Pada engkau, di dalam engkau. Okey, teruskan. Lagi, line yang berikutnya siapa nak cuba buat? Yang terakhir untuk inilah yang bahagian latihan yang ni. Saya nak wakil suami boleh? Boleh. Contoh. Saya cuba Fi dalam. Ya. Yang ni jarang dengar ni. Dari hal. Ya, betul. Okey. Atas. Li bagi. Ya. Ila kepada. Ahsanta. Alhamdulillah. Betul. Siapa tu? Fawaz. Ida ke? Nizam ke siapa tu? Zaid Bit punya tu ke? Nizam. Ya, betul. Okey. Baiklah, alhamdulillah. Okey, kita tengok pula latihan kedua. Kita uji kefahaman kita pada pelajaran tadi. Kita baru belajar sikit, kita kena test juga kan sikit-sikit lah. Uji kefahaman anda. Okey, apa nak buat? Bulatkan harfu jar seperti contoh yang pertama di bawah. Kemudian kita tuliskan terjemahan pada bagi harfu jar pada garis kosong di bawahnya. Kita boleh semak berpandukan Mushaf Mubayyinah. Tapi ni hari ni sebab buat dengan guru, maknanya di dalam kelas, guru teruslah semakkan ya. Jadi yang pertama ni, Bismillah dah dibuatkan sebagai contoh dengan nama bagi Allah. You all semua tak payah nak buatkan terjemahan ni sebab memang tahu belum belajar. Cuma terjemahkan kalimah harfu jar ni, harfu jar yang terdapat dalam ayat. Jadi di sini adalah contoh, bukan contoh, ini rujukan ayatnya. Satu-satu maknanya surah pertama, surah Fatihah ayat pertama. Kalau dua-dua ni maknanya nombor 2 nombor surah iaitu surah Al-Baqarah dan nombor 2 seterusnya tu ayat je lah. Baik. Cuba kita try tengok uji ya. Okey, baik. Siapa nak buat yang ni? Yang surah 2 ayat 2 ni? Saya. Okey, kalau cakap saya tu kan kena ke saya? Saya Baria. Okey. Oh, Mbak Ya. Okey, silakan Mbak Ya. Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, betul. Jadi ni fi ni maksud dia di dalam. Jadi kalau kita pun kalau kita terjemahan dia dalam mushaf kita tu ikut warna tu korespon dengan terjemahan. Sama ada dia huruf ataupun selain daripada tu. Jadi bagi ahsanti. Kalau saya kata ahsanti ataupun ahsanta, jawapan dia apa? Tu satu doa. Jadi doa dia nak kembalikan kepada doa tu, kita cakap apa? Ada siapa-siapa ingat? Ahsanallahu ilaik. Ahsanti. Betul. Betul Encik Ani, masya-Allah. Ahsanallahu ilaik. Okey. Ayat surah 2 ayat 3 siapa nak cuba?
Yang ni. Ada siapa nak Dengan cuba? yang gaib. Okey, kalau yang ini lebih sesuai apa? Dengan yang ghaib ke? Surah 2 ayat 3 ni. Yu'minuna bil ghaib. Ya, lebih sesuai kepada. Betul. Okey, berikutnya surah 2 ayat 3 juga. Ni ayat 4 ni saya rasa ni. Ni bukan 3, ni ayat 4. Tersilap sikit. Okey. Baik, cuba kan? Siapa nak cuba? Sebut nama. Amira. Amira. Okey, Amira silakan. Dengan apa yang ni kita boleh bacalah. Telah diturunkan ia. Ilah. Kalau Mak Amar tak ingat. Ke atas. Kepada. Kepada. Kepada engkau. Ya, okey, beza sikit yang ni memang kita kena perhatikanlah. Yang ni B ni pun lebih sesuai sebenarnya kalau ikut ayat 2, ayat 4 ni. Kepada. Sebab dia beriman. Bila sebut beriman tu, ayat yang asal dia tu, dia beriman dia tak boleh dengan, dia beriman tu kepada. Kerana Allah tu yang tinggi. Allah tu bukan sama dengan kita. Allah tinggi. Beriman kepada apa yang telah diturunkan ia, ilah kepada. Jadi kepada ni ada beza sikit lah. Bahasa kita tu kita tak nampak sangat, tapi bahasa Arab tu memang ni kepada lain, yang ni kepada yang maksud lain. Okey, satu lagi seperkara lagi kita saya nak bagi sedikit perbezaan tentang tulisan tu ya. Okey. Kalau kata ila, dia ingat macam ni. Ila, ejaan dia tu hamzah, lam, lepas tu ada alif maksurah. Ni alif terbaring tu. Tapi bila dia bercantum dengan perkataan lain, maksudnya macam tadi tu kum ke, dia tak boleh cakap ilakum, dia akan jadi, kalau katakan dia campur dengan kum, dia akan jadi ilaikum. Tak ada ilaikum. Ada ke ilaikum? Sekejap. Tadi contoh tadi apa? Ilaikum. Dia boleh. Kalau dia campur dengan dhamir tu dia akan jadi ya lah. Dia jadi ya. Tapi bila kita penggal semula, dia balik asal dia sebenarnya ni. Sama juga dengan ala. Yang membezakan dia cuma rupa dia sama kan. Belakang dia lam dengan alif maksurah. Tapi depan dia itulah. Satu ni hamzah. Ini hamzah. Yang ini ain. Jadi kena sebutan kat situlah bezakan. Tu kalau kita sebut betul-betul, kita dengar kita boleh bezakan maksud dia tu. Jadi ini ila. Ini ala. Ala ke atas. Ila kepada. Okey. Baik, kembali kepada modul tadi. Harfu latihan tadi kan. Okey, kita buka pula. Kita teruskan dengan ayat surah 2 ayat 7. Ini bukan 27, ni pun 23. Okey, siapa nak cuba buat yang ni? Kalau boleh, siapa yang tak pernah ada, itulah. Ida. Okey, cuba Ida. Nak cuba. Silakan. Huda. Dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ahsanti. Ni bagi je sebenarnya. Kita punya fokus pada perkataan ni. Inilah dia. Bagi orang yang bertakwa. Betul. Ala hudan. Ala hudan. Sekarang kita kat mana ni? Kat sini. Ni maksud dia apa? Siapa nak cuba? Rubiah nak cuba. Silakan. Kak Rubiah lagi. Alhamdulillah. Atas petunjuk. Di atas ataupun ke atas. Di atas. Ya. Di atas petunjuk. Okey. Ila syayatinihim. Siapa nak buat yang ni? Saya. Kak Roma ya? Ya. Silakan. Kepada.
Kepada pembesar. Ya. Kepada pembesar-pembesar bagi mereka. Baik, kita cuba pula 2-3 ni. Ayat seterusnya bukan 2-3 juga. Ini kama amanan nas ni pun ni dah betulkan, tapi yang saya gunakan ni yang belum updated lagi. InsyaAllah by tomorrow dah kita update lah ya. Ayat 13 ni tertinggal. Okey. Kama amanan nasu. Jadi siapa nak buat yang ni? Saya. Seperti. Kak Norma juga. Wah, hebat Kak Norma malam ni. Alhamdulillah. Seperti, jadi yang hitam ni dia korespon di sinilah. Apa yang amana telah beriman oleh ia, an-nasu oleh manusia. Cuba buat macam itulah. Ni latihan dia. Ada lagi? Siapa nak cuba lagi? Ni kita buat nampak macam cergas je malam ni semua orang. Okey. Semua dah tahu ya? Ada siapa lagi yang nak cuba? An. Mereka. Daripada. Lahum. Lahum ni bagi mereka. Lahum. Kita buat satu. Lahum bukan. Bagi mereka. Yang ni an? An? Okey, ni kita dah buat 2109 an ashabil jahim. Ni dari hal ke daripada? Kita tengok konteks lah. Jadi buat masa ni kita baru belajar 2 tu, kita boleh kata daripada, dari hal pun tak salah. Okey. Baik, min qablika, min Daripada. Daripada. Rizqan lakum, Bagi kamu. sebagai rezeki bagi kamu. Yarhamkillah. Apa jawapan dia? Okey. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Amin, amin ya Rab. Okey, kita ke depan sikit dulu. Kita kembali kepada, kita regroup lah orang kata. Baik. Okey. Ini tadi makanya kita dah buat tentang kata tugas yang pertama, iaitu harfu jar. Jadi cuba sebutkan harfu jar yang kita belajar tadi. Apa dia harfu jarnya? Min. Kenapa pula? Okey. Min. Lepas tu? Ila. An. Ala. Lepas tu? Fi. Ka. La. Li. Okey. Ingat tak makna dia? Test. Min, apa maksud daripada. Min? Daripada. Ila? Kepada. An? Dari hal ataupun daripada. Ala? Atas, di atas ataupun ke atas. Lepas tu fi? Dalam ataupun pada ataupun di. Bi? Dengan ataupun kepada. Ka? Seperti. La? Bagi. Kemudian li? Bagi juga. Ahsanti. Kalau dah faham yang ini, faham konsep harfu jar ni, maknanya apa yang datang selepas harfu jar? Selepas harfu jar mesti isim. Ni semua tanda isim. Tak ada fi'il, isim je. Harfu jar ni tanda untuk isim. Ini antara salah satu daripada tanda isim. Jadi kalau kita nampak harfu jar yang 9 ni, lepas dia tu confirm isim. Walaupun kita tak nampak perkataan tu berbaris kasrah ataupun kadang-kadang baris sukun pun macam tadi, lahum. Contoh, lahum. Kan kita nampak ni? Kata baris kasrah ni asal baris sukun. Kita kata gitulah. Tak, maknanya kalau ini harfu jar, bererti sebelah dia ni isim lah ni. Cuma kita belum masuk isim, jadi kita belum belajar isim apa. Sekarang kita boleh confirm, yang kita boleh setuju, mesti bersetuju bahawa harfu jar ni, yang 9 ni, kalau dah selepas dia tu ada kalimah tu mesti isim. Dia, kerana dia adalah tanda bagi isim. Okey, dapat?
Jadi Ustazah, Ya. Kita boleh katakan kebanyakan lah yang akan berbaris kasrah. Yang mana kita boleh nampak tanda baris tu jelas, dia akan jadi kasrah biasanya. Kecuali ada kadang-kadang setengah-setengah perkataan tu dia tak boleh baris lain. Dia memang baris fathah je. Tapi kedudukan dia, kalau ada harfu jar, kedudukan isim tu menjadi majrur. Yang tadi kita baca tu. Yang ini. Majrur. Ni. Kejap kita call. Menukar i'rab isim selepasnya kepada majrur. Okay, tengok contoh dalam mushaf. Okay. Nampak ni. Kalau kita nampak ni harfu jar, selepas dia isim. Isim ni nampak baris kasrah. Tapi dia adalah, tu dia punya kumpulan dia tu. Kenapa? Majrur. Ada harfu jar, dia akan memajrurkan kalimah selepas dia. Itu macam itulah maksud dia. Macam ni pun sama juga. Ni. Fi zulumatin. Maknanya dia ni harfu jar, kalimah selepas dia jadi majrur. Tu jangan risau sangat, tak faham lagi yang tu. Yang penting kita faham apa dia. Hari ni kita belajar apa dia? Kita belajar apa tadi? Apa dia kita belajar? Harfu jar. Harfu jar tu tanda isim. Isim. Berapa ada berapa harfu jar yang selalu kita jumpa dalam Quran? Kita buat tadi 9. Kalau kita boleh sebutkan dan kita boleh terjemahkan, that is very good already. Tak semua pun, kalau daripada 9 ni, kalau yang mana kita ingat? Ada 9/9. Berapa yang kita tahu? Kita kira. Kalau saya tutup tu, boleh tak buat? Macam itulah. Lepas tu boleh check sendiri nanti. Kalau kita dah selesai perkara ni, kita nak masuk kepada harf yang seterusnya, kata tugas yang berikutnya, iaitu harfu nasab. Boleh tak kita masuk harfu nasab? Boleh. Ada bantahan ataupun ada pertanyaan sebelum masuk harfu nasab? Macam boleh kan? Senang juga kan? Boleh. Tadi ramai menjawab dengan baik. Masya Allah. Hafal je lah masalahnya nak menghafal tu. Tak payah hafal sangat. Faham. Sebab dalam mushaf ni nanti ada tulisan tu disediakan tu. Ada jar. Tahu dia jar? Okey. Terjemahan dia mesti macam ni. Sesuaikan. Boleh? Tak apa. Tak payah hafal sangat. Faham. Yang kita belajar, kita bukan macam kanak-kanak. Kalau kita belajar macam kanak-kanak, memang kita kena hafal. Kanak-kanak dia belum dapat faham konsep sangat. Tapi kita dah dewasa kan. Maknanya kita lebih baik kita faham konsep tu. Lepas tu nanti dia datang sebab kita nak faham maksud ayat. Kita belajar terjemahan ni supaya kita boleh terjemah dan faham maksud ayat. Dan seterusnya kita boleh tadabbur. Jadi kita kalau hafal tu dah memang bukan umur kita. Tapi siapa yang boleh hafal tu jangan pula berhenti. Silakan. Tapi cumanya maksud saya tu don't beat yourself up just because you tak ingat. It's okay. As long as kita boleh faham, that is even better lah. Baik, kita pergi kepada harfu nasab. Kata tugas yang seterusnya. Harfu nasab ni menukar baris akhir kalimah isim atau fi'il selepasnya kepada fathah. Kalau kata fathah, apa kumpulan dia? Mansub. Macam mana eja dia? Mansub macam tu je. Mansub ke apa tu tak tahu lagi, jangan risau. Tapi sekarang ni macam mana? Tidak saya mesti sebut. Sebab inilah dia pelajaran yang dikatakan pelajaran nahu tu. Jadi bila kita dah tahu, dah senang. Bila kita tahu, kita bolehlah bila nengok tu taklah takut sangat. Dah pernah dengar. Kita belajar, kita sedang belajar. So don't worry. Baik, harfu nasab yang banyak sekali dalam Quran ada 5 ni. Tak banyak pun. Tak banyak kan? Okey, kita baca dan kita sebutkan dan kita terjemahkan. La'alla. Supaya. Maksud dia supaya ataupun boleh jadi. Yang paling banyak ialah maksud supaya. Maksud banyak paling banyak supaya. La'alla supaya.
La'alla. Anna, bahawasanya. Anna bahawasanya. Inna, Inna. sesungguhnya. Sesungguhnya. Boleh bezakan tak? Anna, inna. Ini baris fathah. Ini baris kasrah. Anna. Kena biasakan juga dengan term yang saya gunalah untuk kata fathah tu, maknanya kalau kita dulu cakap baris atas. Alif date, date. Atas tu date tu fathah. Kalau kasrah, kasrah lah di bawah. Bawah. Kalau dhammah, yang baris depan tu Anna, harfu nasab, maksud dia bahawasanya. Inna, sesungguhnya. Lan, Tidak sekali-kali. tidak sekali-kali. Lan ni tanda fi'il jelas. Selepas lan, fi'il. Tak apa fi'il. Jangan lupa-lupa balik. Kita jangan risau. Ni je. Peringatan lagi sekali lah. Lan adalah tidak sekali-kali. Maksud dia tidak sekali-kali. Bukan tidak sekali-sekali. Kalau tidak sekali-sekali maksud dia banyak kali. Ni tidak sekali-kali maksudnya never, never, ever. Never, ever. An, bahawa. An, bahawa. Kalau ada syaddah, bahawasanya. Kalau ada sukun, bahawa je. An pun selepas dia ada fi'il. Mesti fi'il. Okey. Sikit je 5. Cuba kita tutup sekejap. Boleh ke ingat? La'alla apa maksud dia? Teacher nak tanya satu boleh? Boleh. 2 pun tak apa. Untuk lan dengan an tu, maksudnya selepas lan tu diikuti dengan fi'il. Kalimah yang ikut tu mesti fi'il. Okey. So dengan an tu kan? Okey. Untuk la'alla tu dengan anna ataupun dengan inna tu diikuti oleh isim. Isim. Jadi tadi kita kata apa? Terjemahan pula. Maksud dia ialah harfun nasab menukar baris akhir kalimah. Kalimah apa? Kalimah isim ataupun fi'il. Maknanya dia boleh, harfun nasab ni ada kegunaan dia ataupun tugas dia bekerja untuk dua pihak. Isim pun dia ada kerja, dengan fi'il pun dia ada kerja. Macam tu. Tapi kalau jar tadi, dia boleh kerja dengan isim je. Dia tak boleh kerja dengan fi'il. Gitulah. Faham Itu nama dia kata tugas. Buat masa ni lah. Sebab bukan ini sahaja harfun nasab tu. Tapi ni yang paling banyak dalam Quran. Kalau kita pun kalau baca kan selalu kan pendek-pendek pun cakap la'allakum ta'qilun, la'allakum tashkurun, la'allakum macam itulah. Kita banyak lepas tu kalau anna kita pun jumpa juga innallaha, innallazina. Kita banyak nak jumpa inna tu. Kalau lan pula dia jarang-jarang sikit tapi agak banyak juga sebenarnya. An, bahawa. Okey, kalau dah selesai harfu nasab ni sebab dia kita dah hampir settle lah harf yang menukarkan yang bertugas ni, dia ada tugas. Kita pergi kepada harfu jazam. Harfu jazam ada 4 je yang paling banyak dalam Quran. Bukan kata yang lain tu bukan harfu jazam, harfu nasab, tapi yang lain tu kita jarang jumpa. Ini paling banyak. Kita sebutkan. Harfu jazam pula menukar baris akhir kalimah fi'il selepasnya kepada sukun. Harfu jazam ni tanda untuk fi'il sahaja. Dia ni tanda untuk fi'il. Kalau harfu nasab tadi boleh dua-dua. Kerja dia berat. Dia kerja kadang-kadang dia ada 2 bos lah. Dia kerja kadang bos dia isim, kadang-kadang bos dia fi'il. Kalau harfu jazam ni bos dia fi'il je. Kalau harfu jazam, harfu jar pula isim saja. Gitu. Ya, apa dia? Ada siapa nak tanya tu tadi? Tak ada. Clear Okey. Harfu jazam apa dia? In. Jika ataupun sekiranya. In, jika. Bezakan an dengan in tu. Ini kasrah. Yang tadi an. Baru ni. Inna baru nasab.
Inna sesungguhnya. Ini in. Tapi kadang-kadang dalam Quran ni bila dia dah bercantum, ada kala kita tak nampak pun ni, kadang dia sambungkan. Kat situlah. Tapi jangan risau yang tu. Sebab kalau mushaf mubayyinah dah siap-siap ada. Contoh nak tengok maknanya kita boleh nampak walaupun dia bergabung dengan perkataan lain macam ni tadi kan. Kita nampak kita dah siapkan, dah penggalkan dengan color tu. So no need to worry lah. Okey, jadi huruf jazam contohnya. Macam ni. Huruf jazam ada kat sini. Lam ni. Huruf jazam. Lam. Jadi ini nama dia. Ini yang pertama ni huruf lain lah. Ni huruf jazam. Jadi jazam, tengok selepas je mesti fi'il. Apa jadi pada fi'il tu? Baris sukun. Ditukar jadi baris sukun. Okey. Baik. Yang bawah tu dia baca ikut. Dia akan baca kiri ke kanan. Pasal ikon. Ya. Betul Kak Ro. Tak apa. Nanti kita akan belajar kemudian. Okey, kita sebut dulu harfu jazam pada yang tertera di skrin ni. In jika sekiranya. Lepas tu ada lam sukun ni. Lam sukun ni maknanya biasanya dia datang dengan fa. Biasanya dia akan datang dengan fa. Sebab macam mana nak bunyikan sukun kan? Selalu letak je fal. Fal yatawakkal ataupun fal yatalat. Tu dalam surah Al-Kahfi selalu kita dengar tu. Fal tu. Fal yastajibu li kadang-kadang. Jadi maksud dia apa? Kalau ada lam baris sukun tu, hendaklah. Hendaklah. Kemudian cuma nak tanya fa ni akan kita kena sebut juga ke maka hendaklah macam tu ke? Ada. Tapi kita belum masuk lagi part tu. Sebab itu saya tinggalkan. Tapi memang nanti kita akan sebutlah. Kita akan jumpa. Itu jadi harf yang seterusnya tu. Kata sendi tu. Tu besoklah. InsyaAllah besok. Jadi hari ni kita fahamkan dulu harfu jazam, tanda untuk fi'il. Bila ada harfu jazam, kalimah fi'il yang selepas itu akan menjadi baris sukun. Kalau yang ada lam alif macam ni, dia maksud dia bukan tidak. Maksud dia janganlah. Kalau dia adalah lam jazam dipanggil. Lam jazam ni, dia maksud dia janganlah. Dia akan diikuti dengan fi'il yang berbaris sukun. La. Contoh dalam hadis tu Nabi kata la taghdab. Janganlah engkau marah. Jadi janganlah. Tak boleh terjemahkan tidaklah, tidak engkau marah. Tak sama kan? Ini larangan. Okey, seterusnya lam. Lam bermaksud tidak juga, tapi ada connotation, maksud dia belum. Lepas lam mesti fi'il juga. Jadi ni lam ni adalah harfu jazam. Terdapat kata tugas harfu nasab dan harfu jazam yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk di dalam buku panduan Al-Mubayyinah. Okey, kita nak buat latihan ni, tak sempatlah rasanya malam ni. Kita boleh buat besok. InsyaAllah kita akan sambung contoh-contoh dan juga latihannya esok. Cumanya nak recap ya. Kita recap sikit pelajaran kita pada hari ni. Okey. Jadi kita belajar tadi kata tugas. Kata tugas ni ada 3 lah kata tugas ni. Harf-harf yang bekerja sebagai kata tugas. 1, kita dah tengok tadi, harfu jar. Sambung je. Lepas tu kemudian harfu nasab. Sebutkan harfu nasab yang kita belajar pada malam ni. Ingat tak? Inna. Masya Allah. Inna betul lagi. La'alla lagi. Lagi? Anna lagi? Lan lagi? An. 5 je. Ada 5, ada 4 ni. An bermaksud bahawa. Inna maksud dia? Sesungguhnya. Okey, la'alla Supaya boleh jadi. Anna bahawasanya. Lan
Tidak sekali. Tidak sekali-kali. Bahawa. Ahsantum. Baik, harfu jazam pula. Hari ni kita belajar ada berapa tadi? Yang very important. Ada 4, iaitu harfu jazamnya. Yang pertama? In. Maksud in? Jika. Ataupun sekiranya. Lagi? La. Maksud la yang ni? La jazam? Janganlah. Betul. Janganlah. Lagi? Lam sukun. Maksud dia? Hendaklah. Lagi? Lagi satu? Lam. Baris pun. Jadi ini maksud dia tidak juga. Sebelum. Tidak yang ada memberi maksud belum. Tapi kalau kita tak terjemah belum pun boleh. Kita kata tidak jugalah. Dia maksud dia tidak. Okey. Boleh tak macam pada malam ni? Boleh dapat rasa macam faham ke? Faham. Alhamdulillah. Tunggu nota. Apa dia Kak Roh? Tunggu nota. Tunggu nota. Ya, nota. Okey, insya-Allah taala. Ada nanti. Okey, kalimah terbagi kepada 3. Jadi satu harf. Ni kita belum tengoklah. Kita baru tengok nanti isim, kemudian ada fi'il. Kita baru kat sini. Kita sedang melihat harf. Dan harf yang kita sedang tengok pun harf yang ada kata tugas lah. Itu harfu jar, harfu nasab dan harfu jazam. InsyaAllah besok kita sambung lagi dengan latihan dan juga contoh-contoh kepada harfu nasab dan harfu jazam. Dan kita buat latihan, baru kita boleh masuk kata sendi. Kalau anything yang comes later lah, maknanya ada rasa tak faham ke, nak perlukan penjelasan ke, nak dapatkan contoh ke, do not hesitate to ask ya. Kita boleh dalam kelas ni saja. Baiklah, ada apa-apa? Kalau tak ada, saya serahkan kepada moderator kita, Makcik Ani yang budiman untuk meneruskan. Ya, terima kasih kepada Ustazah. Pada para peserta juga diucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan sekiranya ada sebarang soalan, jadi kita simpan untuk malam esok, insya-Allah. Kerana sesi ini sesi untuk malam ya Ustazah. Ya, betul. Ya, okay. Jadi dan boleh juga bertanya soalan di dalam kumpulan WhatsApp kita. Jangan apa orang kata tanya sajalah. Dan insya-Allah Ustazah akan jawab. Jadi kita sudahilah malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.